Hakim. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, yang mana seperti biasa insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sunhaji rahimahullahu taala. Baik, minta maaf hari ini pagi ni kita di tempat saya ni hujan. Takut ada yang tak clear tu, saya minta maaf lah kalau internet saya tu sebab pagi ni hujan agak lebat masih lagi hujan Jadi suara saya jelas ke? Suara saya jelas ke? Jelas, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik, kita akan sambung lagi insya-Allah pembahasan kita semalam berkenaan tentang fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul af'ali. Ni semalam. Ni cerita semalam. Kita ulang sedikit. Babul af'ali bermula ini pada menyatakan fi'il. Dia kata al-af'alu, fi'il itu kata dia salah satu terbahagi kepada 3. Yang pertama madin, fi'il madi. Yang kedua mudhari'un, fi'il mudhari'. Yang ketiga amrun, yakni fi'il amar. Baik, semalam kita dah bahas apa itu ta'rif bagi fi'il madhi. Yang kedua kita dah bahas apa itu fi'il mudhari'. Baik, saya nak tanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kaedah apa yang kita boleh faham kata fi'il madhi? Saya tak mau bahasa Arab, saya nak kefahaman yang kita belajar semalam. Ya Ustaz, fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang lepas ataupun yang telah selesai. Okey, baik. Contohnya dan juga alamatnya. Alamat dia yang dia menerima tahnik sakinah. Ya. Contoh wa darabat. Doroba dengan dorobat. Ya, daraba fi'il madhi yang doroba pun menunjukkan fi'il madhi juga. lelaki lah. Ya, yang darabat tu menunjukkan perempuan telah memukul ia seorang perempuan sebab ada huruf ta di hujung. Okey, baik. Ya Ustaz. Terima kasih, baik. Okey, betul. Ya. Itu dia panggil fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ni kalau dalam bahasa Arab ta'rif ni semalam apa? Madalla ala hadasin. Huwa madalla ala hadasin. Atau apa satu lagi? Madalla ala hadasin madha wan qada. Tu ta'rif dia. Wa alamatu ayakmala ta'at ta'nisi as-sakinata. Tu. Itu dia punya tanda dia. Itu panggil fi'il madhi.
Baik, kemudian kita pergi pula Allahumma salli Muhammad. Ta'rif pada fi'il mudhari'. Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Saya nak tanya Hajar Rahayu. Berikan ta'rif kefahaman yang apa yang kita belajar semalam. Fi'il mudhari' ta'rif dia sertakan alamat dan contohnya. Hajar Rahayu. Ada ke tak? Kami Ya, anak Ustaz. sekolah. Ha, Tak, belum lagi. Kejap lagi. okey. Fi'il mudhari' itu ialah kata kerja ataupun fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Saja itu saja. Kan saya bagi tahu tadi, sertakan alamatnya dan contohnya. Uh, Ustaz, minta maaf sebenarnya saya memang minggu ni saya tak sempat nak ulang kaji sepenuhnya lagi. Tapi tak apa, saya cuba. Fi'il mudhari' ni yang rakaman Ustaz pun saya tak sempat tengok sepenuhnya lagi. Tapi saya cuba bagi contoh. Saya cuba bagi contoh. Alamat tak tahu Alamat tak tahu. Pernah dah belajar dah cerita dia. Yang saya ingat dulu sin atau saufa tu. Dua tu ya? Dua tu je ingat, Ustaz. Okey, tak apa lah. Tak betul ke sin dengan saufa, Ustaz? Ada lagi. Bila saya cakap dua tu je ke, maksudnya persoalan saya tu mesti bermain di kepala. Takkan tu je kot. Masa ada lagi lah. Mesti ada lagi. Ada lagi. Okey, kejap. Cuba lagi. Ibaratnya kalau kata orang nak ajak saya makan, kata ada lauk, sayur dengan ikan, Ustaz. Lepas tu saya kata, dua tu je ke? Ada lagi, Ustaz. Buat ada cuci mulut. Takkan nak cerita semua. Tapi kan cerita semua lah. Ibarat dia gitulah. Masuk. Kemudian kehadiran apa tu? Jazam ya. Ambil nasab dan jazam. Lama atau tu. Jauh sangat tu. Tak apalah. Okey, bagi contoh lah. Okay. Beri 50 markah je. Minggu ni dia tak performan. Ustaz, semua tak dapat dah. Rakaman kelas Ustaz yang semalam tu. Okey, tak apa. Memang minggu ni saya baik. tak sempat nak ulang kaji. Okey, saya nak tanya, tak apa. Okey, tak apa Kak Aya. Tak apa Aya Okey. Saya nak tanya Mas Muhammad. Apa tu? Puan Azizah Terengganu ada tak? Ke tak masuk lagi? Puan Azizah Terengganu ada tak? Oh, tak ada. Puan Azizah Terengganu tak ada. Okey, tak apa. Saya nak tanya Allah Muhammad ni. Farid Fans ada tak? Semalam tanya Farid Fans tak jawab. Tak tahu lah ada ke tak ada. Ada Ustaz, tapi semalam saya tak ada kelas. Oh, semalam tak masuk kelas. Minta maaf Ustaz sebab saya dah nak masuk kelas, tiba-tiba kambing kecemasan bersalin yang kami tak duga. Okey, tak apa. Tu emergency tak apa Okey, baik, tak apa. Dimaafkanlah. Okey, baik. Saya nak tanya Allah Selamat, nak tanya Hajar Mili. Hajar Mili confirm ada semalam. Tolong jawab. Dengan apa secara kefahaman. Takrif dia dulu mula-mula. Takrif dulu, alamat dan serta contoh kan. Fi'il mudhari' ni adalah yang menunjukkan ke atas perbuatan yang sedang berlaku dan akan berlaku. Alamat dia adalah fi'il yang boleh menerima sin, saufa dan lam. Contoh ini tengok dia buku ke apa ni? Tengok Ustaz. Tengok buku. Tengok buku ni. Tengok Ustaz. Okey. Okey, lagi. Contoh dia. Daripada yadribu boleh menerima sin jadi sayadribu, ataupun yang boleh terima saufa jadi saufa yadribu. Lepas tu yang boleh terima lam yadrib. Ada satu lagi yang tak menerima tiga tu semata-mata masuk yang mudhara'ah. Yadribu.
Yadribu semalam. Saya bagi tahu satu. Yadribu. Okey. Ha. Baik, terima kasih banyak Hajar Mili. Alhamdulillah. Jawapan yang tepat. Terima kasih. Dia boleh bagi dalam 99%. Hajar Rawi tak dapat tak mahu minggu lepas dia dapat. Minggu ni orang lain tak. Okey, baik. Tak apa Ustaz, tak apa. Prestasi pun dia turun naik Baik habis. Orang kerja mana-mana pun macam tu juga. Dia tak selesai naik je. Mengajar macam tu juga. Kalau dia mengajar tu kerana performa tinggi, kerana performa turun. Macam tu lah. Baik habis. Itu dikatakan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Baik, hari ni kita nak urai pula. Kenapa saya punya bunyi je tu Selalu tak ada bunyi masuk. Okey. Hari ni kita nak urai pula. Fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Kalau dasar fi'il amar ni, kalau sebenarnya dia panggil perkara yang menuju di atas suruhan. Tapi tak apalah. Fi'il amar ni kita kena tulis. Dia punya ta'rif. Apa ta'rif fi'il amar? Okey, baik tulis. Saya nak tulis lah Fi'il amar. Amrin wa ma dalla ala. Ma dalla ala. Apa bunyi itu Semalam tak ada bunyi macam ni. Wa ma dalla ala hadasin. Tidak betul tak? Hadasin betul tak? Hadasin. Fil mustaqbali. Ni fil mustaqbali ni beza. Fil mustaqbali. Tolong tutup tu, rasa macam mengganggu lah kat ini. Semalam tak ada bunyi macam ni. Fil mustaqbali. Padam sikit. Mustaqbali. Fil mustaqbali. Habis. Kemudian wa alamatuhu, terus sambung buat koma, wa alamatuhu, jimat space. Kalau siapa-siapa yang ada buku panjang tu tak apalah, saya sebab whiteboard ni kena jimat space kalau alamat tu tulis bawah lah. Nak bagi lain sikit daripada takrif dengan alamat. Wa alamatuhu ayyaqbala. Ayyaqbala ya al-mu'annas. Ya al-mu'annas al-mukhatabah. Ya al-mu'annasi al-mukhatabati. Wa yadullu ala talab. Wa yadullu. Wa yadullah lah.
atau pada yakbala. Wa yadulla. Tak maaf. Baris silap. Wa yadulla ala talabi. Ala talabi. Okey. Lepas tu contoh dia. Idrib. Contoh. Nahu. Idrib. Idrib. Satu lagi. Idribi. Idribi. Okey. Tulis salin Semua nampak ke dah? Nahu. Belum Okey, habis saya salin. Ajar Fatimah nampak? Nampak tapi kecil-kecil sangat. Ya Aduh, saya punya whiteboard ni tak boleh nak ni sangat. Whiteboard kecil. Tak apa, nanti kalau tak jelas tanya saya. Boleh tanya. Baik. Ustaz, perkataan yang terakhir tu apa Ustaz? Yang terakhir Di mana tu? Perkataan Idribi. yang terakhir. Idribi. Idribi. Haji Karamah Baris ketiga. faham? Baris ketiga Ustaz. Baris ketiga. Ya al-mu'annasil mukhatabati. Ya al-mu'annasi al-mukhatabati. Dia tak ada hamzah ni, ya ni. Ya. Nanti saya buang hamzah ni. Tu. Ya al-mu'annasi al-mukhatabati. Haji Karam Zaman, apa Haji Karam Zaman? Ni ada gedak je sama hari ni. Saya pun tak ikut dah panggil lah. Haji Karam Zaman tak ada. Haji Karam Zaman ni tak ada. Tak apalah. Dia kena dengar balik ni. Tengok, tulis tulis elok. Baik, saya nak terjemah. Stand by. Ni fi'al amar. Apa dia fi'al amar? Fi'al amar dia kata fi'lu amrin. Fi'al amar itu huwa, ialah. Dengar saya terjemah macam bahasa kitab juga. Ialah fi'al amar tu madalla. Barang tu ma tu fi'il. Ma tu kita kata fi'il lah. Barang iaitu fi'il. Fi'il mana? Dalla. Yang menunjuk ia ma. Ia fi'il tadi. Yang menunjuk ia fi'il. Ala hadasin. Kenapa tak buat auto Siapa tu kat ini tu? Jenuh nak tekan. Memang dah auto. Memang auto dah tu. Saya tak ada set. Tapi dia bunyi ting tu. Sebelumnya tak ada bunyi ni tu. Tak tahu dia, saya tak tukar apa-apa pun. Okey. Baik. Madalla barang fi'il. Fi'il yang menunjuk ia fi'il ala hadasin di atas perbuatan. Fi'il tadi tu dia menunjuk di atas perbuatan. Perbuatan mana? Fil mustaqbali. Pada masa akan datang. Ini untuk future tense. Tapi kena ingat, bukan future tense semata-mata. Tengok ada lagi. Jadi perbuatan itu menunjuk dia menunjuk di atas perbuatan yang akan datang. Pada masa yang akan datang. Okey, baik, habis itu. Contoh lagi saya tengok.
Mana alamat dia? Alamat fi'il amar. Ha. Wa alamatuhu ayyaqbala ya al-muannasil mukhatabati. Ha, tengok. Wa ala, bukan muannasi tu, muannasati tu saya silap tu. Kena tambah ta tu. Dia tak sedap baca. Minta maaf kena tambah ta sikit. Ni. Muannasati. Muannasati. Saya macam masa tak sedap baca tu. Muannasati. Baik. Wa alamatuhu. Dan bermula tanda-tandanya. Tanda fi'il amar. Macam mana kita nak cam fi'il amar ni? Bermula tanda-tandanya, tanda-tanda fi'il amar. Ayyaqbala ya al-muannasil mukhatabah. Bahawasa menerima ia alamat fi'il amar itu. Bahawasa menerima ia alamat fi'il amar itu. Menerima apa? Ya al-muannasatil mukhatabati. Menerima akan ya muannas mukhatabah. Apa maksud kata menerima ya muannas mukhatabah? Maksudnya dia boleh terima masuk. Itu maksudnya. Boleh terima masuk bagi ya muannas mukhatabah. Apa maksud ya muannas mukhatabah? Ya yang ditujukan kepada ya yang ditujukan percakapan kepada seorang perempuan. Ya yang menunjukkan yang menunjukkan ataupun ya yang ditujukan kepada seorang perempuan. Iaitu dipanggil kata nama yang kedua. Betul tak Ajar Rohana? Saya sebut tu. Betul, Ustaz. Kata nama kedua. Habis. Tengok lagi. Mama Mala, faham Mama Mala? Ada tak Mama Mala ini? Ustaz, muammanatati tu jamak taksir ke? Bukan. Itu apa benda? Bukan jamak taksir. Dia panggil ya muannas mukhatabah. Dia panggil ta tu bukan ta jamak taksir, bukan. Ya muannas tu muannas. Tapi kenapa guna ta Ustaz? Sebab al-mukhatabah. Ya muannasatin. Tu. Dia tuju untuk perempuan. Anti. Alright, okay. Baik. Mama Mala ada tak Mama Mala? Mama Mala tak menjawab ni. Tak ada kot hari ni. Hari ni hujan baik, tengok. Baik. Wa yadulla. Ni tengok. Wa yadulla ala talabi. Ala talabi. Dia bukan sukun tu. Dia sabdu. Wa yadulla ala talabi. Ala talabi. Wa yadulla. Lagi pula alamat dia yang kedua pula. Menunjuklah ia. Wa yadulla. Dan menunjuklah ia fi'il amar itu. Tak kena. Dan menunjuklah ia alamat fi'il amar itu. Menunjuklah ia fi'il amar itu. Di atas tuntut. Di atas tuntut suruh, kita kata. Di atas suruhan, di atas tuntut. Maksudnya tuntut ni kita suruh. Tuntutan. Apa? Tuntutan. Tuntutan atau suruhan. Di atas suruhan dan tuntutan. Tengok contoh. Nanti tengok contoh nampak. Sempat lagi tulis Hajar Fatimah Badaria. Terjemahan dah tulis dah. Sedang tulis.
Dah habis tulis dah? Faham dah? Dah habis tulis dah? Belum. Tengok balik, tengok. Baik, saya terjemah sekali lagi. Fi'il amar huwa ma dalla ala fil mustaqbali. Fi'il amar itu ialah barang, ini fi'il. Fi'il yang menunjuklah ia fi'il itu di atas perbuatan. Perbuatan mana? Fil mustaqbali, perbuatan yang pada masa yang akan datang. Perbuatan yang akan datang. Perbuatan tu berlaku pada masa yang akan datang. Dengar macam masa akan datang tu lambat sangat kan? Bukan. Dia tak kira yang akan datang lah benda kata. Tengok. Dan alamatnya wa alamatuhu. Dan bermula alamatnya, alamat fi'il amar itu, apa alamatnya, apa tanda-tandanya? Tanda dia ayyaqbala ya al-muannasatil mukhatabati. Tanda dia tu bahawasanya menerima ia alamat fi'il amar itu, bahawasa menerima ia alamat fi'il amar itu, ya al-muannasatil mukhatabati, menerima akan ya tu yang ditujukan kepada seorang perempuan. Mudah-mudah katalah. Sebenarnya tak perlu terjemah, yang makna mukhatabah ni kita faham lah, anti tu lah. Kamu seorang perempuan tu. Tengok sekali lagi mana nampak. Wa yadulla ala talabi, dan menunjuklah ia alamat fi'il amar itu di atas tuntutan dan ataupun suruhan. Baik. Dah habis tulis Hajar Fatimah? Takat tu habis dah. Tapi Okey, yang Arabnya tak habis lagi. Yang barisan akhir tu. Nanti tengok nak terjemah ni. Dengar ni. Perhati tak. Nahu idrib. Lepas tu idribi. Okey, idrib ni apa? Hendak pukullah oleh kamu seorang lelaki. Jadi seolah-olah kata lelaki tu ada depan kita. Kita kata, hei kamu, pukul oleh kamu. Idrib ni ditentukan khitab kepada seorang lelaki. Kita suruh dia. Bila suruh ni mesti pada masa yang akan datang. Takkan kata, hei, hendak pukul oleh kamu pada masa yang telah lepas. Ada orang cakap gitu? Tak ada. Orang gelak kita ada lagi lah. Pukullah kamu sekejap lagi. Nak cerita pada masa yang akan datang. Itu fi'il amar. Hendak pukullah oleh kamu dalam sejam lagi. Kita pun faham. Pukul tu ditujukan pada lelaki. Idrib. Baik. Kemudian kedua, idribi. Baik. Ya. Maknanya ada ayat kata perintah ya, kata suruh atau kata perintah. Penanda kata dia. suruhan boleh, perintah boleh. Okey, terima kasih. Baik. Ini kita main kata suruhan ataupun kata perintah. Tapi kata perintah tu mestilah dia masa tu berlaku pada masa akan datang. Dia tidak akan, bila sebut kata perintah, dia tidak, masa tu bukan masa yang telah lepas, tidak. Mesti masa akan datang, fil mustaqbal. Perbuatan tu mesti pada masa akan datang. Walaupun kita kata suruh pukul tu dalam masa seminit, pada masa akan datang juga. Idrib, hendak pukul oleh kamu, wahai seorang lelaki. Itu contoh. Yang dalam Quran ada kan, Ustaz? Idrib bi'asa. Dalam Quran ada kan? Idrib bi'asakal hajar. Ada? Itu tak silap surah Baqarah. Ayat Nabi Musa. Apa tu? Nanti sekejap. Saya ingat ayat depannya. Idrib bi'asakal, hendak pukullah oleh kamu, wahai Nabi Musa, bi'asakal hajar, dengan tongkat kamu tu pukul apa? Akan batu. Sebab itulah dipukul batu tu keluar, terpancar 12 air tu. Fanfajarat min husnata asyara fanfajarat, maka terpancarlah. Tu asbabun nuzul tu menceritakan tentang
Nabi Musa dia pukul batu tu keluar 12 air. Fajarat min husnata asyrata aina. Asyrata ain 12 air. Itu tak silap saya tu dekat Mesir saya pernah pergi tempat tu. Di Mesir dulu dia ada satu tempat Nabi Musa pukul tempat tu. Jadi nampaklah tempat kawasan bukit tu, saya tak ingat pergi dah. Saya rasa saya pergi kat kawasan-kawasan Turus Sinai juga. Kemudian sambil-sambil tu tengah jalan balik tu ada nampak satu bukit tu. Tapi ada batu besar lah. Tapi batu besar tu dia ada keluar 12. Untuk apa? 12 mata air tu lah. Tu dia. Tu idrib. Hendak pukul oleh kamu, wahai Nabi Musa. Idrib bi'asakal hajar. Dengan tongkat kamu itu akan batu. Hajar jadi maf'ul. Habis itu. Tu saya ingat, tafsir tu saya ingat. Dalam bahasa Inggeris, yang fi'il amar ni dia panggil imperatif. Imperatif gitu lah. Dan nahu dia lah. Kalau Imperatif cakap biasa, kita kata command. Command imperatif. Command. Kalau Tapi dari segi istilah nahu tapi dia tak kata tahu. imperatif. Dia command dia kalau bahasa Arab dia ada 2 command tu. Untuk perempuan dia ada 6. Lepas tu tengok semalam ada orang hantar tak share tak dalam grup beli apa tasrif tu. Tasrif 6. Kalau fi'il amar dia ada 6 tasrif. Contoh kata if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Cuba tengok. Siapa ada tasrif amsilah tu tasrif yang dalam kitab Jalan Jawi punya dalam bahasa Rumi pun ada. Beli buku tu nanti tulis tasrif bagi fi'il amar ada 6. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ada 6 saja. Dia tak ada banyak. Command dia ada 6 ya. Contoh Patut saya tengok ada orang share buku semalam. Buku tu ke Ustaz? Saya tengok dalam grup orang kat share buku, link buku tu apa semua. Saya pelik juga. Buku apa? Orang share saja tapi tak beritahu apa dia. Orang kita tercengang apalah duk share buku ni. Bukan. Sebab saya tak masuk kelas. Saya tak masuk kelas. Saya tak tahu. Kalau lain mungkin tahu yang masuk kelas tu. Saya lah tak tahu. Tak apa, patutnya kalau share tu nanti tolong bagi tahu lah. Ni buku untuk tasrif. Contoh macam ni, idrib. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ada 6. Command dia ada 6 je. Suruhan tu ada 6 saja. Hendak pukul oleh kamu seorang lelaki. Idrib. Idriba. Hendak pukul oleh kamu akan 2 orang lelaki. Idribu. Hendak pukul oleh kamu seorang semua lelaki. Idribi. Ni idribi ni. Ni. Tengok kawan. Idribi ni hendak pukul oleh kamu seorang perempuan. Ini dituju pada khitab kepada ya muannas mukhatabah. Ni. Ni ya belakang ni. Nampak saya garis 2 tu. Itu dia panggil ya muannas mukhatabah. Dia panggil ya al-muannasah mukhatabah. Al-muannasah al-mukhatabah dia panggil tu dia. Nampak lagi? Tu Haji Safar. Haji Safar ada tak? Ya Haji Maina. Tunggu tanya terus. Ya Haji Maina. Ya Haji Maina angkat tangan. Dah angkat tangan tadi tak mau tanya pula. Okey Ustaz, saya tanya idrib tu hendaklah pukul dia akan seorang lelaki. Lepas tu idrib bukan iya bukan iya. Hendak pukul kamu akan hendak Kamu. pukul oleh kamu. oleh kamu. Lepas tu yang Kamu lagi tu satu, kena pada seorang lelaki. idrib ni tadi Ustaz cakap lelaki juga. Sebenarnya perempuan kan yang last tu. Idribi. Idrib tu perempuan. Ya, idribi tu perempuan. Hendak pukul lah oleh kamu seorang perempuan. Tadi Ustaz cakap lelaki juga. Oh, lelaki saya tersalah tu. Terima Saya kasih salah Ustaz. tu. Okey, baik. Alhamdulillah melepas enjet Terus semangat belajar. Baru sampai rumah. Baru sampai rumah. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu dia panggil idribi. Okey, baik. Faham?
Haji Safar ni tak ada masuk hari ni Haji Safar. Tak apalah. Selalu tanya dia jawab. Tak ada lah ini. Tu Haji Zulkifli Yahya ada? Ramai tak ada ini ya. Haji Safar tak ada. Betul siapa lagi tak ada tadi? Saya ada, Ustaz. Ada? Saya Faham ada. Haji? Faham, Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, habis itu. Siapa tak faham boleh tanya. Saya nak padam ni. Lepas ni nak masuk lain dah ni. Ustaz, ulang makna idribi. Idrib dengan idribi. Okey. Kalau idrib, kita command pada orang lelaki. Kita kata, hendak pukul oleh kamu, wahai lelaki. Wahai seorang lelaki. Itu panggil idrib. Maksudnya kita bagi arahan tu kepada seorang lelaki. Pukul kamu. Dia berlaku pada masa akan datang. Bukan kata pukul kamu, aku dah pukul lama dah. Bukan itu. Itu tak kena tu. Orang tak cakap itu. Bila sebut suruh command tu, dia suruh pukul tu mesti pada masa yang akan datang. Itu idrib satu. Yang kedua, idribi. Idribi ni hendak pukul oleh kamu seorang perempuan. Hendak pukul oleh kamu seorang perempuan. Bukan suruh pukul perempuan. Yang faham itu? Kita mengarahkan perempuan tu pukul. Itu maksud dia. Jangan salah faham semua. Macam tadi idrib, kita mengarahkan lelaki tu pukul. Pukul kamu. Kamu mesti kena, kamu pergi pukul. Macam itulah orang Melayu dia cakap. Dia lebih sesuai pukullah kamu. Pukullah wahai lelaki macam tu. Pukullah kamu. Tapi yang cakap tu lelaki tak? Maksudnya dapat tu lelaki. Tapi kalau tak cakap, pukullah kamu wahai seorang lelaki. Dan orang lelaki tu depan kita dah. Takkan nak cakap lelaki lagi. Maksudnya kita tujukan khitab. Percakapan kita tu kepada orang lelaki. Maksud dia. Okey, baik. Habis itu. Faham, Ustaz. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Tu dia Jaina Abdul Hamid faham? Ada tak ini? InsyaAllah faham, Ustaz. Okey. Faham senang. Atau Farid Fans. Apa nama? Farid Fans ada? Faham? Umi Faridah. Faham, Ustaz. Faham, Tapi nak tanya satu, Ustaz. Maksudnya kat sini kita bagi arahan tu supaya orang tu pergi memukul. Tak kisahlah namanya saja lelaki, walaupun dia budak ke apa, kita guna cara yang sama. Idrib. Ya, idrib. Ya, betul. Idrib. Asalkan dia lelaki. Dia tak ada khusus. Hei, budak kecil pukul. Hei, orang dewasa pukul. Dia tak ikan itu. Kalau nak cakap pun dia khitabkan. Ya rajul, idrib. Boleh? Wahai lelaki, pukul. Ya tiflun, idrib. Contoh, wahai kanak-kanak, pergi pukul. Tu boleh. Tapi dia khususkanlah. Ya syabab, idrib. Contoh. Ya syab, wahai pemuda. Pergi pukul oleh kamu. Contoh. Habis itu. Tu dia. Tu sebagai contoh lah tu. Baik, habis itu. Baik, saya padam Okey. Okey, tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Tengok dalam. Tengok kitab kita muka surat 13. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Waktu dia terus membaca sebab Hamzah tu Hamzah wasal. Hamzah tu Hamzah wasal. Hamzah yang bersambung. Bukan Hamzah kotak. Itu dia. Baik. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Ini dia nak pula. Ini nak cerita apa ni? Ini dia nak cerita hukum bagi fi'il madi. Jadi fi'il madi ni nak kenal dia lagu mana? Ini hukum dia. Fa tu tengok. Jadi kita nak kenal rupa fi'il. Lagu mana nak kenal fi'il madi?
lagu mana nak kena fi'il amar, dia punya baris tu, lagi pula macam mana nak kena fi'il mudhari'. Ni tengok. Fal madi. Ni dia nak bahas dah. Ni nak bahas hukum bagi tiap-tiap ketiga ni. Hukum fi'il madi lagu mana? Dia punya rupa dia. Hukum fi'il mudhari' rupa dia lagu mana? Hukum fi'il amar rupa dia lagu mana? Ni. Dia nak ajar kita pula ni. Nak bagi petunjuk pada kita. Okey. Fal madi. Maka bermula fi'il madi. Tengok, parti. Adapun tengok terjemahan dia kata apa? Adapun bermula fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Difatahkan orang. Maksudnya apa maksud difatahkan orang? Maksudnya dibariskan atas akan fi'il madi itu akan akhirnya. Tulis sikit. Akan huruf di akhirnya. Tulis. Akan akhir ini akan huruf yang di akhir. Tulis itu. Lebih. Nanti saya tulis ini. Fal madi. Fal madi maftuhul akhiri. Maftuhul akhiri. Akhiri ni. Maftuhul akhiri. Akhiri abadan. Maftuhul akhir abadan ni tambah kat tengah-tengah ni. Tambah apa? Fal madi maftuhul akhir abadan ini. Maftuhul harfil akhir. Tambah. Fal madi maftuhul harfil akhiri abadan. Payah kat kitab ni Ni padahal kitab paling basic belajar ni. Belajar kitab ni kitab pengajian pondok. Ni paling basic dah. Basic dah. Ada lagi dah. Beruntung kita dah boleh belajar kitab pondok ni. Kitab ni saya tak pernah ajar lagi untuk orang-orang yang lama saya tak pernah ajar. Untuk orang yang dia apa? Kebiasaannya saya mengajar kitab matan jemaah untuk pelajar-pelajar. Tapi alhamdulillah. Nampak sambutan kita orang-orang dah pencet semua pun minat belajar ni, saya seronok juga. Bagus kitab ni payah nak belajar payah kitab ni. Ustaz, Ni bukan untuk pencet. Ni untuk orang yang Jangan seorang-seorang. Ajar milih dulu Fal madi, kenapa di belakang tu ada ya, Ustaz? Fal madi. Sebab dia kaedah. Ini satu kaedah. Apabila dia ada alif lam, dia kena hidupkan ya. Ini satu kaedah. Lupa nak beritahu. Saya tanya. Kalau dibuatkan alif lam, macam kita baca madi, tak ada ya. Lupa di situ. Kenapa dihidupkan huruf ya, Ustaz? Orang tanya. Fal madi. Sebab asli madin. Tapi bila masuk alif lam, dia buangkan tanwin, dihidupkan. Tadi lupa nak beritahu. Bukan lupa nak beritahu. Orang tanya kita jawab. Yang kita jawab lah. Asal dia madin. Ini madin. Tapi bila ditambahkan alif lam, maka dihidupkan huruf ya di belakang. Al-madi. Itu dia. Begitu juga qadi. Kalau qadi tak qadi hakim tu. Kalau macam ni qadi panggil qadin. Tapi ada alif lam, maka kita
Malam Ustaz dah terangkan yang ni kan? Ustaz dah terangkan dah semalam yang ni. Dah. Yang nakirah apa tu? Di sinilah. Nakirah tapi saya tak bagi kata yang alif lam tu. Saya rasa tak terang juga bila tambah alif lam dia kena hidupkan ya, tak itu cuma saya terangkan asal qadi tu adalah qadi, asal dia gitu. Cuma saya tak cakap alif lam. Ustaz cakap yang berat bagi lidah Arab tu Ustaz. Nasib baik ada Madi gitu. Ya saya tahu. Itu saya tak masuk alif lam, saya tak cerita alif lam. Kalau masuk alif lam dia baca al-qadi. Kalau tak ada alif lam baca qadin, jangan baca qadi, tak kena. Tu dia. Semalam saya tak ada terang ni Ni parti ni. Ni sebab Jamil tanya. Jamil faham kan Jamil? Terima kasih Ustaz. Dia masuk dia sebenarnya dia panggil ya tu ya alif ya nakis. Kita tak mau faham tu. Bukan yang alif maksurah Alif mangkusah. Alif mangkusah. Dia panggil al-qadi. Lepas tu baca al-madi. Dia baca al-madi, al-madin tak kena. Buang. Tapi kena hidupkan ya lah. Tu ya. Baik. Tengok perbincangan kita. Fal-madi. Tengok. Maka bermula fi'il madi itu. Fa tu dengan mana maka Tapi saya tak mau bahas lah. Fa tu, fa apa itu bukan kat sini Bukan tempat perbincangan dia. Yang tempat tinggi tu tak. Ajar Rona, saya tak tengok sini fa tu, fa tafriq ke apa, saya tak mau bahas tu. Bukan kita tak mau tapi tak sesuai. Kita bahas yang basic dulu. Saya kan saya tanya sekarang, nak tu takdir lagi. Banyak cerita tu. Bukan suruh cakap fa tu nama tu, dia kena takdir lagi. Tu payah. Baik. Ustaz, yang tengah tu tambah apa tadi? Tambah al-harfi. Bukan kita jatuh kita ni tak jatuh. Tapi ditambah harfi tu nak bagi faham. Apa yang kita kena fathahkan akhir tu? Kita kena fathahkan huruf di akhir. Sebab tu dia panggil sebab tu dibuangkan haraf tu kerana dah maklum. Adakah kita nak fathah, kita nak letak baris atas tu dekat selain pada huruf? Tak ada. Sebab tu dibuang haraf tu. Macam kita lah. Maklum bila kata nak makan nasi tu. Bila sebut makan nasi tu, kita maklum mesti nasi putih. Tak ada nasi lain, tak ada dah. Baik, apa yang Haji Zulkifli nak tanya Itu Ustaz mungkin ada tambah 2 kaf tu. Al-Qadi tu. Patutnya Al-Qadi saja. Ya. Al-Qadi yang tak maaf. Allah. Tak maaf. Sebaik teguh. Betul tak? Al-Qadi silap. Al-Qadi. Terima kasih banyak Haji Zul. Anda tak perasan macam ni. Tu Al-Qadi. Al-Qadi. Dia kata tambah ya lah. Kena tambah ya Itu kaedah dia. Al-Qadi. Kalau buang alif lam baca qadin. Tu ni Baik habis. Nak tanya sekejap Ustaz. Nak tanya pasal Al-Qadi tu. Sebab Umi baru sikit-sikit tengok rakaman. Cuma nak confirmkan. Maksudnya kalau ada alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin dalam satu kalimah. Macam tu ke Ustaz? Lebih kurang dia macam tajwid juga. Cumanya dia menghidupkan ya tu. Dia ni masalah lain ni yang asalnya kalau kita buang alif lam pun sebab tu kena baca madi kan. Madiyun. Tapi semalam kita dah terang dah. Tak tahu lah Umi dah tengok belum rakaman semalam. Semalam saya dah terangkan asal madi tu asal madiyun. Tapi lidah orang Arab ni dia tak sebut madiyun. Bila ada huruf ilat di belakang, orang Arab dia tak sebut huruf ilat tu. Alif waw ya tu dia tak boleh sebut. Bukan tak boleh sebut, dia berat bagi lidah dia. Lidah kita tak kira. Lidah orang Melayu ni semua perkataan boleh sebut. Bahasa Brazil ke bahasa apa Melayu kita boleh semua. Bagus kita ni. Orang Arab dia lidah jadi berat.
Dia tak sebut begitu. Umi semalam tak ada kuliah semalam. Tak sempat lagi tengok rakamannya Ustaz. Nanti saya akan ulang balik lah. Okey, baik. Baik. Baik situ. Tu dia. Hati Fatahkan akan fi'il madi tu difatahkan selama-lama. Abadan ni sampai bila-bila. Bila sebut selama-lamanya sampai kiamat lah. Mudah kata. Tapi tak sebut lagi tu. Tapi fahamnya abadan tu selama-lama. Dia tak akan pergi baris lain. Contoh gini. Kita kata daraba. Tapi dia ada syarat lagi lah. Difatahkan akhir tu. Ni. Kalau dorobat tu lain. Itu yang contoh ni. Doroba. Doroba. Nampak tak? Doroba. Doroba tu difatahkan akan akhir. Selama-lama. Doroba. Tu dia. Ada itu dipanggil mabniun alal fathah. Dibinakan di atas fathah. Adapun dorobat. Dorobat ni kita kenapa tak bariskan dorobatan, Ustaz? Contoh orang tanya. Kata fi'il madi tu difatahkan huruf akhir. Bukan ta tu huruf akhir ke? Kalau orang tanya esok. Ta tu tak panggil huruf akhir. Yang dipanggil huruf akhir tu huruf asli. Contoh dorobat ni tadi. Dorobat. Baik. Kalau orang tanya, habis tu kata huruf akhir selama-lama kena baris. Itu ta tu kan baris, sukun. Itu dipanggil ta ni ta muannas, mukhatabah. Itu bukan huruf asli. Kita nak huruf asli doroba tu. Sebab tu macam dorobat. Apa lagi ajar Fatimah? Kira perempuan lah. Kalau dorobat. Yang itu perempuan lah. Tapi nak cerita kata ba tu pun dibariskan juga. Huruf asli tu. Itu maksud dia. Baik, itu dibinakan di atas itu pada lafaz. Ada satu masalah lagi. Contoh kita kata, kita dah belajar dulu Roma. Roma yarmi. Saya bagi satu contoh. Ini pada lafaz. Doroba pada lafaz. Sebab lafaz dia terang, kita boleh tulis doroba. Ada satu masalah. Contoh kita kata Roma. Roma tu dipanggil pada takdir. Ni dulu ni. Orang ilat belakang tu. Contoh saya padam ni Kan dulu kita bahas bab i'rab. Al-i'rab huwa awakhiril kalami li ikhtilafi awamil alaihi lafzun aw taqdiran. Ini pada doroba. Kalau Roma fi'il madi ke ini dipanggil pada takdir. Sebab apa? Sebab ya tu nak baca Roma ya boleh. Roma. Nampak tak? Ni apa ajar saya nak kalau bahasa kita sekarang. Pada takdir ni. Ajar saya dah. Ajar orang mana? Kita nak panggil apa? Bahasa kita. Kalau pada takdir ni. Andaian. Dia asal rohayat tapi tak boleh baca maya sebab ya tu huruf ilat. Andaian, Ustaz. Andaian. Itu andaian ilmu tauhid lain. Takdir tauhid lain yang cakap takdir tauhid lain. Andaian tu ilmu tauhid. Kau takdir. Nak panggil apa? Dia asal Romaya tapi dia tak boleh Romaya, panggil Roma je.
Habis ya tu tak hidup kan? Dia panggil ya tu huruf ilat. Kita panggil pada takdir saja. Andaian. Boleh pada andaian saja. Boleh Ayarana? Kita terjemah gitu. Itu Ustaz memang bagi tahu macam tu kan. Takdir dia takdir. Sebab tu saya cakap pada takdir ni kena ingat balik ni. Ini bab kita belajar dulu pada muka surat 3 dah silap. Dulu kita dah belajar dah pada muka surat 3. Babul i'rab. Ni semua berkait Kena ingat kita belajar nahwu ni semua saling berkait. Semua saling berkait Okey, baik. Jadi kita kata fi'il madi Roma ni fi'il madi. Dia ni difathahkan pada akhir. Tapi fathah pada akhir tu pada takdir saja, bukan pada lafaz. Kalau doroba difathahkan di akhir itu pada lafaz. Lafaz ba ni, doroba. Kita hidupkan dia. Ada pun pada Roma, ni contoh Roma lah. Kita tak boleh baca Romaya. Kita baca Roma alif maksurah. Bila sebut alif maksurah di sini ni, maka kita kata fi'il madi itu difathahkan juga pada akhir, tapi pada takdir, bukan pada lafaz. Tu dia. Tulis itu. Roma ini fi'il madi, tulis. Roma ini fi'il madi, tulis bahasa Melayu. Siapa tulis Rumi tak apalah, saya maafkanlah, saya memang bahasa tulis Jawi kan. Fi'il madi, Roma ini fi'il madi, tulis. Fi'il madi, difathahkan pada akhir, difathahkan pada huruf akhir, difathahkan pada huruf akhir, difathahkan pada huruf akhir, secara takdir. Secara takdir. Tulis itu, Roma tu. Roma ini fi'il madi. Difathahkan huruf akhir secara takdir. Itu Roma. Kalau doroba, macam mana? Tukar sikit. Doroba fi'il madi. Doroba fi'il madi. Tulis itu. Tulis pada doroba pula. Tadi Roma. Doroba tu itu fi'il madi. Difathahkan akan huruf akhir. Difathahkan huruf akhir. Difathahkan huruf akhir secara lafaz. Lafaz ba tu lah. Maksudnya pada terangan lafaz tu ada. Kalau pada takdir tu, dia punya ya tu, alif maksurah tu tak ada. Tu maksud dia. Nampak lagi Hajar Rahayu? Hajar Rahayu InsyaAllah Ustaz. Dah dobit dah tadi? Sempat. Okey, baik. Alhamdulillah. Tu dia, habis itu. Faham Roma lagi Hajar Siap? Ya? Roma tu mana apa? Roma maksud melontar. Roma. Melontar. Roma al-hajar. Faham lagi Hajar Harziah Slim River? Ya Ustaz, okey, insyaAllah, Alhamdulillah. Faham Okey, baik. Mula Ustaz, saya confused. Roma kalau untuk lelaki seorang, apa dia? Kalau Roman untuk perempuan seorang, apa dia Ustaz? Maksudnya? Itulah nak baca dia tu. Roma kalau untuk lelaki seorang, this one, untuk lelaki macam mana? Untuk perempuan macam mana? Roma bacaannya. Roma seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Kalau perempuan? Romat. Okey. Okey. Tambah getah je lah. Ustaz. Ya. Ustaz, maknanya yang Roma tu ada pada tulisan sahajalah, tapi tak payah kita lafaz lah, maksud macam tu ya? Ya, betul lah. Itu yang lebih tepat sekali, ya betul. Itu yang saya nak beritahu tu. Betul, terima kasih banyak Ajaina. Mungkin Ajaina dah biasa mengajar kot. Mungkin lah. Sebab kita dalam guru saya ni banyak pesara guru. Semua guru yang ni lah. Saya bukan guru asli. Saya bukan guru betul-betul mengajar ni. Sebab jarang mengajar pakai papan hitam ni. Yelah, betul. Bahasa dia gitulah. Ibaratnya pada lafaz tu,
Dia ada ya dalam surah tu, tapi pada sebutan tu soalan macam tak ada. Tu dia. Terima kasih banyak Jaina. Ustaz, maknanya Habis. kalau ra mat tu tadi, kalau maknanya ra mim ta kena Ya, tak. tak ada yang ya tu tak ada Tak ada. Tak ada. Romats dia macam ni. ajalah. Macam ni Romats. Romat. Tu. Yang Ustaz, surah tu tak ada. Ya, okey. Halid Junus. kalau contoh lain, kalau solat sama ke? Solat. Ya, boleh? Okey, cantik. Nak Okey. semayang Okey. Kita semayang. Okey, saya padam ni. Padam ni dulu. Okey. Kita kata solat. Nak baca solaya tak boleh. Baca solat. Ni. Solat. Nampak tak? Solat ni. Fi'il madi. Sembahyanglah ia seorang lelaki. Kalau perempuan, solat. Solat. Tu. Nampak? Ustaz minta maaf. Saya minta keluar dulu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Anak nak Assalamualaikum. sekolah tu. Okey. Okey, baik. Waalaikumsalam. Okey, baik. Oh, padat dah habis. Itu petanda kata dah nak sampai masa dah. Rupa 12.40 dah. Okey, baik. Habis itu. Faham lagi tak? Faham Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Wal mudari'u wal amru majzumun abadan. Ni kita lambat-lambat sikit, kita berkampung sebab benda ni tak pernah dengar. Jadi lepas tu kita kena lambat sikit lah. Nak speed tu tak boleh sangat. Dia tak macam alamat Iraq. Ini nak speed sangat tak boleh. Dia nak bagi faham satu-satu. Minta maaf saya lambat sikit tak apa Boleh ke? Nak bagi faham tu? Saya banyak cakap contoh. Sangat boleh. Boleh Okey, sangat-sangat boleh. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Hajar Farida Abu Bakar. Faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kalau faham, nanti kalau tak faham boleh tanya Ya, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Baik, jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita sambung lagi minggu hadapan. Kemudian kata wal amru majzumun abadan, insya-Allah tersambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja, yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lupa azza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.